Bahagian 45, sebab apa wanita yang kena musibah tak mengakukan kalah perjuangan di dalam kehidupan. ตอนที่ 45 ทำไมผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจึงกลับมาเข้มแข็งได้ยายนาสะเลเมและมาริสาสามาแหหรือการอพูดถึงการก้าวข้ามของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงสาเหตุที่ทำให้เธอเหล่านั้นสามารถเข้มแข็งลุกขึ้นสู้อีกครั้งได้ซึ่งก็พบว่ามาจากปัจจัยสำคัญ3ประการคือการมีศาสนาการมีลูกและความเป็นหญิงSuara siaran kaum ibu dari selatan ataupun siangผู้หญิงชายแดนใต้ Suara ini mungkin Anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menepuhi masalah dengan ketekunan dan kesabaran. Assalamualaikum, salam sejahtera para pendengar sekalian. Apa khabar? Jumpa pula di dalam ruangan suara kaum ibu di Selatan atau dalam bahasa Thai iaitu Siang Jakผู้หญิง ชายแดนใต้ Saya Rohani binti Mukhtar sebagai jurehebah. Wahai pendengar sekalian, seperti biasa di hari ini kita ada perbualan dua orang iaitu Kak Yenak Sakleme atau yang dikenali dalam nama Kak Yenak dari Belawe Carok, daerah Taba, wilayah Narok, dan Kak Marisa Samahe atau yang dikenali dalam nama Kak Roh dari Pomeng, daerah Penarik, wilayah Patani. Dan kedua adalah jaringan daripada kaum ibu siwil kemasyarakatan untuk kedamaian sepada Selatan Thai ataupun dalam bahasa Thai iaitu เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Wahai pendengar sekalian, di hari ini kedua akan buat ringkasan perkara yang kita telah dengar daripada ruangan suara kaum ibu di Selatan ini. Dan kita dapat tahu bahawa kaum ibu ataupun kaum wanita kita yang mari cerita kepada kita, semua jadi wanita yang kuat semangatnya. Dan semua boleh langkah dari kesusahan ataupun boleh ukar masalah-masalahnya. Dan kerana apakah semua dapat ukar masalah itu? Melalui 3 faktor ataupun 3 perkara. Yang pertama iaitu mereka semua ada orang yang beramal dalam agama yang diajarkan, beriman kepada Allah dan sabar serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah mereka semua itu ada anak yang jadi semangat kepadanya. Dan yang terakhir sekali iaitu mereka adalah perempuan yang paling mempunyai sifat kesabaran. Faktor-faktor inilah yang buat mereka dapat bangun dan ada semangat untuk hidup sekali lagi. Dan marilah kita mendengar kedua buah ringkasan, silakan. Jadi rancangan-rancangan hak lepas mari dah tu boleh tunjuk perempuan kita tu hak kena musibah. Hak lepas-lepas mari dah tu jadi dia sedar, dia ada semangat. Iaitu hak besar sekalinya agama. Dia kena ada agama dalam diri. Agama di sini tu ialah sabar. Sabar saja tak jadi, kena ada iman. Sabar dan beriman. Ada iman tu iaitu kita semaya hajat, kita semaya sunat, kita semaya waktu tu hak biasa dah, kita duk semaya semua dah. Lepas tu selagi kita berdoa kepada Tuhan. Itu satu. Yang keduanya sebab anak-anak lah perempuan kita ada semangat nak bangun, nak bui jadi segar semula. Kalau bahasa ada banyak orang lah hak kita boleh buat contoh, buat tauladan kita dengan tu iaitu kat baidah kita, kat anak kita, kalau hak buza ke, pisum kita, yai keran kita, semua ni orang tino lah. Dengan ada anak ni lah buat video tu, jadi kata nak bangun mari, semua nak buat jadi supaya biasa. Kat baidah anak dia semua 9 orang. Dia ni kerja motong je jadi anak koli orang je. Kalau kita tengok di hari ni anak dia semua ni lalan ni duk mengaji ni orang. Hak duk mengaji. Boleh pergi ngaji luar negeri. Anak kat
bedah tu. Lepas tu hok lain lagi duk ngaji dalam negeri kita ni lah. Tapi nak oyak kata dia tu, wah cari makan dengan kano ni lah. Dengan kano jadi anak kau 5 tahun ni nak boleh tak anak pergi mengaji. Yang keduanya ke anak kita sendiri. Anak 3 orang. Anak ke anak semua tu jadi kata mengaji belaka juga. Ke anak tu kerja lah ni jadi duk jual di pondok lah. Boleh laba sekut 2 kau duk wi anak ngaji. Pak ke anak tu ya susah. Betul mana? Betul dia tu tak boleh duit dia ya. Duit hok kajak bui walaupun 100,000, 200,000, 500,000 tu ke anak tak boleh. Tapi dia tak huno juga. Dia usaha, dia kerja, wi anak dia tu boleh mengaji. Ni nak oyak kata, dia soba. Lepas tu ya keran tu, anak lagi, cucu lagi, cicit lagi lah. Sebab dia tu tua dah. Semua tu lapik orang. Semua dia lah duk tanggungjawabnya. Susah payahnya. Pisum pun ada juga anak jadi pisum tu hengok sikit. Sebab dia boleh duit. Pak anak pun tak ramah mana. Dia hengok di situ. Lepas tu lagi tu, sebab apa orang Tino kita tu ada semangat tu kerana sebab kita ni jadi wanita, jadi perempuan. Perempuan tu dia ada semangat lemuk-lemuk, dia banyak sobar. Setiap kara tu duduk tengok di hari ni orang Tino lah sobar banyak. Walaupun dengan anak, walaupun dengan suami, walaupun dengan semua tu jadi jatuh ke orang Tino lah kena ada sobar banyak. Sebab tu dalam tiga perkara ni boleh royak kata perempuan kita tu ada semangat nak berjual di sini tu. Kalau biasa royak dah dulu kata berjual dengan sobar dan berimeh, bukanlah pakai senjata. Lepas tu nak wi puak kita duk dengar ni temarilah wak fikir. Lepas tu ambil wak jadi contoh. Kalau lah jadi orang jatuh tu deh. Ya lepas bini mati tu ya tak lama. Ya bining sebab ya fikir tu dia tu payah. Payah mana nak tengok anak, nak nanak apa. Tapi orang Tino kita ni ya biasa dah susah. Siapa 5 tahun pun tak ada pia lah katanya. Nak belaki lain kau takut susah anak dak dah. Ya tak ada lah fikir. Fikir gapo orang Tino kita. Fikir dia tu nak minta keadilan gitu lah. Hak mana tu laki mati kena musibah ni tu. Tapi boleh kata orang Tino kita ni sabar. Duduk dengan sabar, duduk dengan nak keadilan, apa dengan Acan Zubaidah tu. Dia tu habis-habis sabar lah deh. Berlaku di sekolah yo, di pondok yo. Tapi Kak Abai tu yo sabar juga. Sabar siapa dia tu jong kata dia ambil salah tu umuh we orang jahat naik san apa tahu mari deh. Duk riak rong keadilan mari siapa ko lon itu boleh bukalah sekolah yo. Itulah kita fikir kata orang Tino kita ni sabar dengan minta keadilan, dengan kita duk lawan kesabaran kita tu jaya juga. Dengan minta doa dengan Tuhan sebab barang hak tak salah lah kita duk lawan deh. Supaya kak anak juga, kak anak pun duk lawan lah ni bukan kak anak kata kak anak nak lawan segala-gala lawan gapo ni ngakaje deh. Tapi kak anak hak duk lawan lah ni tu supaya kata kita nak minta keadilan wi demo tengok kata lagu ni boleh kedok keadilan. Tapi kak anak duk lawan sebab kak anak ni biasa lah bah. Orang Tino lain pun kak anak nak wisupa lah juga apabila dengar lah suara puak orang Tino kita dalam rekan radio ni deh. Lah nak minta wi orang Tino kita hok kok kampung tu wi dia faham bahasa kita kampung ni. Lepas tu gapo hok kak anak duk buat nak wi minta lah orang Tino kita pun hok kak anak duk kata tawasu deh. Tapi kita duk berlawan, kita duk jual dengan keadilan. Kita jual bukan kata kita nak kebenaran gapo tu tak ada. Cuma kita duk jual dengan hati kita tu nak wi supaya gapo ni sabar. Boleh boleh tolong orang. Sebab orang semua ni bukan dia tu ada kuasa, ada kenal dengan orang hak lebih-lebih tu dah. Apabila kita ni sabar, duduk dengan sabar dengan kena hak diri kita ni, pas kita pun ingat mari kata diri orang kampung, orang Tino hak lain pun supalah juga dengan kak anak ya. Ya, jadi rancangan hok kita duk buat ni saat ni kak nak kecek dah deh. Boleh tengok di hari ni kata cara-cara hok kawan wanita ada pok orang Tino kita ni hok dia kena musibah lepas tu yo bangun yo ada semangat nak boleh buat satunya boleh tolong diri dia sendiri. Yang kedua orang hok boleh tolong diri sendiri dia reti dah cara-cara tolong. Ia ni mari tolong orang lain pula. Orang hok kena musibah dia tahu cara-cara kata nak tolong secara mana. Orang ni balas ni kena turun secara mana. Seperti pia. Seperti kak anak kita, Pisum, Kak Nida, Cik Riam, semua wanita ni dia kena musibah dia tolong diri dia dah lepas tu dia mari tolong orang lain. Cara tolong tu dia tengok
lah Kak ada supaya Kak Yenak tu cara-cara nak Kak Adele tu Kak Yenak boleh tolong di sini sebab di masa laning tu boleh kata Kak Yenak tu banyaklah kenal dengan orang hak besar-besar hak boleh tolong tu supaya Kak Nidah ni dia boleh tolong cara ada kijak pisong pun dah cara-cara buat tepung cara bergulap cara tu Cik Riam pun supaya jadi masing-masing kepandaian untuk tolong orang hak kena musibah. Wahai pendengar sekalian, kita sudah dengar contoh wanita-wanita yang dapat berjuang dengan jalan yang baik dan jalan yang kedua telah menunjukkan bahawa kita sebagai orang yang beragama Islam, kita mesti beriman dan beramal apa saja yang Islam mengajar. Dan jangan lupa, kita pasti bersabar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat yang kedua, artinya apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan ataupun saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Kita harus rela menerima segala ketentuan Allah dan menyadari bahawa apapun yang terjadi, kita kena rela apa semua yang Allah jadi kepada kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Kita wajib menerima segala ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab ataupun di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum kita menjadi, sebelum kita hidup di dalam dunia ini Allah telah menjadi ataupun Allah telah tetapkan apakah akan terjadi dengan kita. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Dan saya harap semua wanita yang bercerita kepada kita iaitu mereka berjuang ataupun berjuang tak lain tak bukan untuk dapat keadilan. Dan ingatlah bahawa sesiapa yang berjuang untuk keadilan berarti mereka itu bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan esok kita hubung lagi perbualan di antara Kak Roh dan Kak Yenak untuk buat ringkasan lagi perkara yang kaum ibu telah cerita. Pada hari ini, setakat ini sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh Jabatan Sokongan dan Pendidikan Lanjutan Universiti Songkhla Nakarin Cawangan Pattani ataupun Samnak ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี